perempuan cantik kata itu, kata ideal man, ideal woman. Wah, badan cantik, perempuan cantik, handsome budak ini, tapi tak tahulah sperma dia bagus ke, lelaki wanita telur dia okey ke. Hello everyone, bersama lagi kita dalam rancangan Borak Pak and Ma. Kita sekarang berada di Metro IVF Setiausaha Wak Puchong. Kita bersama dengan seorang pakar. Boleh doktor perkenalkan diri? Ya, saya Dr. Magendra Ramalingam. Saya seorang pakar obstetrik dan gynecology, sakit puan, dan pakar kesuburan, IVF. Kita nak panggil Dr. Mac. Dr. Mac, yes. Okay. Doktor ni sebenarnya doktor yang dah berpengalaman. Berapa pengalaman doktor dalam bidang ni? Sebagai doktor saya dah 30 tahun 30 lebih, tahun lebih. dan dengan dalam bidang ini dah 24 tahun. 24 tahun. Oh my god. OG. Okay. Doktor, kita nak tanya pasal kesuburan lah kan. Memandangkan doktor memang pakar dalam bidang ni kan. Kita nak terus direct ke question. Ada orang cakap, tak tahulah ni, ada orang cakap macam kalau suami isteri intercourse hari-hari, dia akan affect kesuburan. Is it true or not? Okay, so ini soalan yang actually very interesting. Sangat ramai yang macam keliru ataupun not sure itu yang betul ke ini konsep ataupun cerita-cerita yang dia dengar itu. Yes. So kan kita boleh beritahu untuk seorang wanita menjadi hamil atau mengandung atau baby dibentuk, right? Kita perlu hanya satu sperma dengan satu telur sahaja. Okay, so untuk lelaki tiap-tiap hari ada sperma baru yang dibentuk. Okay, because dia punya proses spermatogenesis atau penghasilan sperma itu untuk satu cycle itu 72 hari. Tapi tiap-tiap hari sperma baru akan dihasilkan sebab tiap-tiap sperma itu dalam peringkat-peringkat yang lain. Satu dah matang hari ini, besok satu lagi akan matang, lagi satu akan matang. So dia itu berbeza untuk lelaki dengan seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Tapi untuk wanita, hanya 2-3 hari dalam waktu kesuburan dia, telur dia akan pecah keluar. Tiap-tiap bulan, hanya 1 atau 2 telur akan pecah keluar dalam satu putaran haid dia. Biasanya kalau normal ataupun biasa putaran haid dia adalah 28 hingga 30 hari. Waktu kesuburan dia adalah sekelilingi hari ke-14. So hari ke-14 mungkin daripada hari ke-11 sampai hari ke-17, di jangka masa itu satu telur itu akan pecah keluar. Okay, biasanya 1 atau 2 telur akan pecah keluar pada tiap-tiap putaran haid dalam satu bulan. So kalau dia bersama hari-hari juga, biasanya tak kisah. It's no use lah. Asal no use. Untuk kalau dia memang hamil, kalau dia nak bersama hari-hari untuk lain sebab tak kisah. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau untuk mendapatkan baby, dia mesti bersama pada waktu subuhnya sahaja. Waktu subuhnya sahaja, dan kita biasanya nasihatkan hari ke-11 hingga hari ke-17 pada putaran haid yang normal, yang 28 hari itu. Hari ke-14 adalah kita target yang hari subuh itu. So kita bagi 2-3 hari sebelum hari ke-14 dan 2-3 hari selepas hari ke-13. Sebab itu dia jadi pada hari ke-11 dan hari ke-17. So pada peringkat itu kita suruh dia bersama selang hari. Oh, selang hari. Sebab pada waktu subuh. Yes, waktu subuh itu. So hari ke-11, hari ke-13, hari ke-15, hari ke-17. Okay. Right. So, nak ringkaskan sini, kalau suami isteri nak intercourse hari-hari tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk mendapatkan zuriat, kenalah tahu satu, yang perempuan tu kena tahu waktu subuh dia. Yes. Sebab lelaki memang setiap hari akan keluarkan ada sperma. Perempuan ni yang keluarkan telurnya, dia ada hari-hari tertentu. So, basically kita memang kena jot down lah, orang kata kena tengok hari apa putaran haid dia, putaran haid tu. Okay. So kita nak juga tanya soalan lah dekat doktor yang berkaitan dengan kesuburan. Macam pengalaman doktor sendiri, ada orang yang memang paling lewat lah, diorang datang jumpa doktor lepas dah tak ada anak, tak ada zuriat, berapa tahun lewat diorang datang jumpa doktor? Yang paling lewat saya pernah tengok 12 tahun.
12 tahun baru jumpa doktor. Baru jumpa doktor, dia kata mula-mula kita tak ada cukup duit lah untuk pergi rawatan. Kita pergi buat rawatan yang ringkas-ringkas saja. Dapat just makan ubat subur, tidak buat penyiasatan yang betul, tak cek sperma, tak cek tube dia, tak cek hormon dia, tak buat scan yang dengan baik, tak buat regular follow up itu. Kerap dia mesti buat rawatan atau susulan yang kerap kan, tapi dia pergi macam suka hati pergi 2 bulan, lepas tu tak pergi untuk 3-4 bulan, lepas tu tahun biar, lepas tu ada yang sibuk dengan kerja, suami di luar negeri lain, kerja di tempat lain, lepas bertemu hanya sekali atau 2 kali setahun, so dia tak ada masa. Dan lepas tu bila dia betul-betul dah settle down dalam kehidupan dia, dapatkan beli rumah lah sebab itu, dengan kerja dia sudah lewat 12 tahun. Waktu tu dia umur berapa? Umur dia ada dah 40 lah, 41, 42 macam itu. Kan? Macam kita tahu sendiri kalau makin lewat usia, makin kurang chances kan? Yes. So macam rugilah dekat situ. Tapi dia dah result dia dapat surat belum? Yang mana? Yang lewat tu, yang 12 tahun lewat tu. 12 tahun lewat itu, okey, kita dapat buat siasatan semua itu, nampak okey, hormon dia masih okey, tapi bilangan telur dia dah kurang. Untuk wanita, right? Waktu kesuburan dia itu adalah paling bagus adalah waktu umur 20 tahun usia dia. Bila dia lepas 35 tahun usia dia, kesuburan dia akan turun secara cepat. Dia macam satu graf boleh nampak, dia akan mendata lepas 35 tahun cepat menurun sampai ke 40, 42. So ini sebab wanita bila dia lahir secara baby, ibu dia melahirkan dia ada bila dia masih baby dalam rahim mak dia ada 2,000 bilangan telur. 2 juta. 2 juta bilangan telur. Kata primordial follicle ataupun oocyte dia kan, reserve dia. Lepas dia salin saja dia akan turun ke beratus-ratus ribu. Dia drastically turun banyak. Dan tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tahun umur dia meningkat, dia akan turun. Dia tak ada macam tiap-tiap tahun hasilkan, tiap-tiap hari ada hasilkan yang baru ke tidak. No. Dia ada reserve, dia simpanan dia begitu sahaja. Ada yang lahir dekat keluarga yang kaya, macam keluarga dia raja ke, menteri, yang orang yang kaya-kaya raya itu, ataupun orang yang jadi miskin ke apa. So itu bilangan telur yang dia ada berbeza. Ada yang banyak duit, ada yang kurang duit. So itu bergantung pada badan dia, fiziologi dia. So kadang-kadang ada yang beratus-ratus ribu, ada yang ada beribu-ribu saja. So dia akan turun lebih cepat. So bila kita buat hormon itu AMH, kita akan tahu dia punya reserve dia, simpanan dia dah kurang. So itu bergantung pada usia dia. So ada yang lepas 35 tahun dia akan kurang dengan cepat. So, selalu kita nasihatkan kalau nak buat rawatan, buatlah sebelum umur 35 tahun. Sebelum umur 35 tahun. So chances dia lebih baik. Lepas 35 tahun bukan saja bilangan dia akan turun, kualiti telur dia pun akan merosot. Macam badan kita pun kan, macam kita sudah lemah lah, jantung tak kuat lah, buah pinggang tak kuat. Sama juga sel telur dengan sperma juga tak akan jadi sangat aktif atau kuat macam dia usia dia muda. Okay. Now clear lah yang pasal macam kalau nak jumpa tu better jumpa waktu 35 tahun ke bawah. Kalau yang ke atas tu dia boleh je jumpa. Cuma chances dia tu kurang lah kan. Tapi yang paling penting itu mengikut definisi dia daripada WHO, lepas 1 tahun mencuba untuk mendapat bayi atau zuriat, okey, dengan menggunakan tanpa menggunakan apa-apa kaedah kontraseptif, okey, dengan regular intercourse itu, dia tak dapat berjaya mendapat satu baby, dia mesti pergi jumpa doktor untuk dapat rawatan 1 tahun. Kalau umur 35 tahun dan lebih, dalam 6 bulan kalau dikahwin lambat. Ada ramai yang sekarang nak kahwin lambat, nak pentingkan kerja lah, yes, dia punya status lah, semua itu, so dia kahwin lambat. Ataupun lepas kahwin pun dia nak tangguhkan dia punya dapat untuk bentuk keluarga, merancang untuk keluarga semua itu. So dia hanya start lepas 35 tu. So dia start lambat tak apa. So dia dalam 6 bulan dia cuba, kalau tak dapat dia mesti pergi jumpa doktor untuk penyiasatan dan rawatan kesuburan. Okey. Bila doktor cakap pasal merancang anak, ada orang cakap macam ni, jangan rancang, takut nanti susah nak lekat. Is it true? Jangan merancang, tak. Itu tak betul. Tak betul so ada banyak kaedah merancang, makan pil lah, injection, ada kaedah mechanical, makan kondom, ada pakai alat, semua itu.
Semua itu akan pulih balik dalam sebulan 2 bulan saja. Because ini mechanical tak apa. Alat dan lain pun kita keluarkan, next month dia boleh subur balik. Kita kalau makan pil untuk 3 tahun, kita berhenti, next month kesuburan itu akan pulih balik. Tidak mana kalau dia makan dia tak akan ganggu kesuburan dia. Tak, itu tak betul. Dia takkan affected kesuburan, tapi dia hanya macam Kawal saja. Yes. Okay. Ini pun kalau yang ambil pil, ambil kaedah banyak kaedah perancangan itu masih boleh mengandung. Dia kata, mengapa saya makan tak mengandung? Saya tak nak. So, itu pun boleh. Jadi juga bukan 100% itu. Bukan 100% pun sebenarnya. Kiranya kalau makan pil tu pun boleh ada chances untuk mengandung yang tinggi. Okay, masih. Kita dah tahu tentang perancangan. Okay, kita nak tanya juga doktor. Ada orang takut sangat-sangat nak pergi IVF sebab mungkin dia fikir mahal, costing, everything, sakit tu semua kan. Memang orang takut macam tu. Tapi boleh tak doktor bagi tahu apa lagi prosedur yang boleh couples ni jumpa doktor sebelum ke IVF? IVF yang last sekali kan? Boleh tak doktor share sikit? Okay. Semua ada banyak jenis rawatan. Sebab itu kita mesti membuat penyiasatan ujian-ujian dan siasatan untuk pasangan suami isteri supaya tengok apakah masalah mereka. Itu yang first step. Macam kita kena belajar kan, kita belajar daripada baca pun A, B, C dulu kan. Kita start daripada muka surat 1 sampai ke muka surat 100 ke yang akhir kita tak boleh baca daripada muka surat 32 lepas tu pergi ke muka surat 21, lepas tu muka surat 54 kan. Kita start from awal. Kita tengok masalah mereka. Kita dapat sejarah medical dia. Tengok apa masalah dia, ada apa-apa yang menyebabkan menjejaskan kesuburan dia. So kita akan tengok history dia lah, sejarah medical dia. Tak ada apa-apa, okey. Kita buat semua ujian-ujian yang perlu. Kita buat ujian tube, ujian sperma, ujian hormon, ujian scan. Kalau kita dapati ujian-ujian itu menunjukkan ada sesuatu masalah, mungkinlah. Okey, kita kata rawatan dia kita bagi step by step kan. Start daripada ubat-ubat kesuburan dan timing dia. Kemudian nombor 2 pergi ke IUI. Nombor 3 baru kita pergi ke IVF. Tapi kalau kita buat siasatan HSG tengok tube itu dia masih okey ke dah sumbat. Kalau kita dapat dua-dua tube itu rosak dah sumbat. Tak guna cara biasa. Dia akan cuba bertahun-tahun pun tak akan jadi. Sebab dia sudah ada macam roadblock. Sperma dengan telur tak boleh bertemu. Sebab tube itu adalah satu jambatan. Untuk telur keluar daripada ovary, masuk ke dalam jambatan itu dan bertemu dengan sperma untuk jadikan baby. So kalau tube itu rosak, tentu tak akan jadi. So cara rawatan yang paling sesuai adalah IVF. So, tak boleh cakap yang IVF itu yang paling sesuai itu. Tak boleh terus pergi ke IVF. Kita mesti tengok apakah punca masalah kesuburan dia. Kalau masalah kesuburan dia adalah hormon ataupun pembesaran telur atau telur tak cukup, dan kita boleh pergi rawatan yang sesuai. Semacam itu kalau telur dia tak membesar dengan elok, kita scan dan tengok. Ataupun kita buat blood test dan tengok, dia tak cukup hormon, tak cukup telur. Dan kita bagi ganti balik hormon yang dikurangan itu. Dan kita akan membesarkan telur dia dan kita bagi rawatan untuk bagi itu dia boleh mengandung. Kira sebenarnya sebelum IVF ada a few langkah orang kata prosedur yang boleh dilakukan sebelum ke IVF. Dia ikut kesesuaian dan permasalahan orang tu lah kan. Macam doktor sendiri yang untuk yang tube tersumbat tu, doktor ada pernah experience dengan pesakit tu tak? Dia dah berapa tahun dah mencuba, dia dah cuba apa? Boleh tak doktor share sikit? So dia dah banyak kali saya cuba, saya pergi dah ambil ubat, saya dah pergi scan, sekarang kata semua okey, tapi tube itu macam jari kecil kita dalam tangan. Kecil. Sangat kecil. So kalau dia rosak susah nak nampak dalam just scan biasa ke apa. Kita mesti buat itu HSG, hysterosalpingogram, kerana kita masukkan sesuatu kontras media itu cair dan ambil X-ray. Dia akan tunjuk tube itu masih normal, tidak sumbat dan boleh berfungsi. So itu satu cara mengucapkan tube dia itu masih berfungsi dan boleh berfungsi dan ada peluang untuk mengandung. Tapi kalau dia sumbat, dan kita tahulah itu masalah dia. Sama juga macam itu, kita tak cek air mani suami. Kerana kita tahu dia tengah cuba, tapi air mani dia sangat kurang. Mungkin dia yang lelaki tu. Lelaki juga. Kalau bukan hanya masalah kesuburan, ini bukan hanya masalah masalah wanita sahaja atau isteri. Masalah pasangan, suami isteri. Mungkin 30% daripada masalah adalah masalah wanita. Punca ke
punca kesuburan. 30% itu untuk adalah mungkin disebabkan oleh masalah lelaki. Dan lagi 30% itu adalah combine. Lelaki dengan wanita. Masalah dua-dua. So 30. So kita mesti buat semua, mesti ikut. Sebab tak boleh lelaki cakap, saya okey, tak ada masalah dengan saya. Tak boleh. So semua mesti siasat tengok. Mungkin 30% itu ada masalah, saya ada pernah nampak. Suami punya sperma pun sangat kurang. Pergerakan dia tak cukup. Dia punya bentuk normal pun tak cukup. Perempuan punya, dia punya hormon tak cukup. Pembesaran telur pun ada masalah. So, ada dua-dua masalah. So 30, dia dah masuk dalam lingkungan 30% yang kedua itu. Mana masalah suami isteri itu ada. Okey? Ada kan masalah tube saja. Ada pasangan yang masalah sperma sahaja. So itu masuk dalam masalah lelaki 30%. Kalau tube saja itu ataupun hormon, masalah perempuan wanita itu 30%. Atau kedua-dua pun mungkin ada masalah. So itu berbentuk kepada Okey, macam doktor cakap, kalau perempuan dengan lelaki, tak semestinya perempuan je masalah perempuan saja. Lelaki pun ada masalah. Contoh dia macam sperm tak berkualiti. Ya. Untuk lelaki dia hanya perlukan sperma saja. Untuk wanita dia perlukan dia punya hormon, dia punya pembesaran telur, dia punya rahim mesti cantik, dia punya tube mesti tak sumbat. Dia ada banyak yang sebab dia yang akan mengandung dan membesarkan baby. Sebab tube dia itu adalah saluran dia yang akan macam connect daripada ovary ke rahim untuk salurkan telur ke dalam rahim dan sperma boleh bertemu. Itu satu. Ovary itu menghasilkan telur dan rahim itu akan memastikan janin yang jadi itu akan melekat. Macam kata tanah yang kita nak tanam satu benih. Supaya dia menembus, so itu rahim mesti cantik. Subur baru dia akan membesar. Kalau kita tanam, kalau pasir ataupun tanah itu tak cantik, tak subur akan jatuh juga. Itu yang wanita ada lebih. Untuk lelaki hanya sperma sahaja. Okey. Memandangkan lelaki ada sperma sahaja, apa cara untuk memastikan sperma tu berkualiti dan cantik? So lelaki mesti menjaga badan juga. Jaga badan juga. Jaga badan, mesti ada exercise, kurangkan stres. Okey, jaga berat dia, BMI dia, supaya dia tak begitu gemuk. Gemuk sangat dia akan panas dan tak akan menjejaskan penghasilan sperma. Adakah suhu sperma tu mempengaruhi kualiti? Betul, sebab untuk penghasilan sperma dan penghasilan telur dalam wanita, sebab itu wanita ovary dia di dalam badan. Dia perlukan suhu badan untuk hasilkan telur. Untuk lelaki, dia perlukan suhu yang rendah sikit, kurang daripada 37 darjah Celsius. 37? 37 itu suhu biasa badan. So dia masih kurang daripada 37 darjah Celsius. Sebab itu benih atau telur lelaki itu di luar badan, supaya suhu dia rendah. Sebab itu kita selalu tanya, ada tak dia punya kerja di luar kawasan lapang, di bawah matahari panas. Adakah dia bekerja di tempat-tempat yang kuari yang panas, di kilang yang panas, ataupun dulu pemandu lori semua enjin di bawah kerusi dia kan. So kepanasan itu akan menjejaskan penghasilan sperma. So itu semua adalah akibat-akibat sperma. Ataupun lelaki yang bodybuilder kan, suka makan steroid untuk besarkan badan, tapi dia tak tahu badan cantik, tapi penghasilan sperma telah dijejaskan. Okay? Sebab steroid semua itu akan mengurangkan proses penghasilan sperma. Badan akan cantik, macam kita tengok lah, perempuan cantik, kata ideal man, ideal woman, badan cantik, perempuan cantik, handsome budak ini, tapi tak tahulah sperma dia bagus ke, lelaki wanita telur dia okey ke, tak tahu kan. So kita mesti tahu. Kadang-kadang orang yang besar badan tak handsome, tak kuat, sperma dia okey, cantik. So itu berbezalah. So kalau nak tahu, dia akan kena jumpa doktor lah. Doktor akan tanyalah soalan-soalan tu, macam ada kerja dekat bawah panas ke tak ke, benda-benda macam tu kan. Ke di tempat-tempat yang ada banyak elektrikal, kimia ke, kilang-kilang kimia ke, semua itu terdedah ke bahagian bahan-bahan yang tak bagus kan. So itu semua akan boleh menjejaskan. That's a new thing that I learn, yang kalau sebenarnya suhu ni mempengaruhi kualiti sperma. Yes. Okey, kalau macam perempuan, okey, lelaki pun kena jaga makan. Yes. Yang si isteri pun kena jaga badan juga kan. Betul ke kalau badan besar susah nak pregnant? Bukan, saya selalu beritahu, kalau satu pasangan
kalau dia nak mengandung, walaupun dia gemuk, badan besar ke, BMI dia besar ke, lelaki atau wanita, ataupun dia tak putaran haid dia tak betul ke 30 hari, 60 hari sampai 3 bulan sekali, ataupun dia ada PCOS itu, ataupun lelaki yang gemuk itu, kalau dia nak mengandung ataupun ada endometriosis, kalau dia nak mengandung, dia ada peluang untuk mengandung, dia akan mengandung dalam masa yang singkat. Kalau dia bertahun-tahun tak mengandung, bermakna saiz badan dia ataupun endometriosis dia ataupun masalah-masalah yang dia ada itu menjadi masalah. PCOS ke, endometriosis ke, kebesaran badan, berat badan dia, semua itu akan ada pengaruh atas kesuburan dia. Dia bukan apa tau doktor. Sebab saya selalu baca dekat TikTok. Adalah satu influencer ni, badannya besar, sedikit besar, gempal. Dia dah kahwin dengan suami dia dah lama. Lepas tu dia selalu buat mukbang. Doktor tahu mukbang? Mukbang tu dia selalu makan depan kamera. Dia review makanan. Oh yes, okay. And then badan dia sedikit gempal lah. Tapi dia macam kadang-kadang biasalah bila dah menanti zuriat dah lama, kadang-kadang sedih, mental breakdown kan. Dia pun share lah dekat social media. Ramai sangat-sangat orang komen dekat TikTok dia, semua cakap itulah makan lagi, badan tak jaga, itulah susah nak lekat, nak dapat anak apa semua. Macam tu. Sebab benda tu dia macam kalau kau badan besar, kau susah dapat anak. Orang selalu cakap macam tu. Tak mungkin. Kalau dia nak mengandung itu, dia akan mengandung. Dia akan badan besar ke kecil, mungkin dia ada masalah lain. Mungkin sebenarnya masalah lain tu yang mempengaruhi kesuburan dia sebenarnya. Bukan hanya gemuk itu. Kalau dia sudah cek semua, sperma dia okey, tak kisah dia gemuk ke apa, sperma dia, bilangan dia okey, isi padu dia okey, pergerakan dia okey, dan bentuk normal dia pun okey, dan memang tak ada masalah. Ini yang perempuan doktor. Ini yang badan besar perempuan. Badan besar itu mungkin masalah, mungkin hormon atau putaran haid dia, ataupun kualiti telur dia, ataupun PCOS. Telur degil, tak nak membesar. Dia macam degil. Walaupun sebab itu dia punya putaran haid dia tak betul. Sebab dia punya telur tak nak membesar. So dia tak, biasanya 14 hari yang pertama itu telur akan membesar daripada saiz 10 mm sampai ke 18 atau 20. Tapi kalau sebab PCOS itu dia degil, dia ada macam rintangan untuk pembesaran telur. Dia kekal 10 hingga 12 mm sampai 2 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba keluar period. So itu masalah kesuburan dia. Okey. Talking about PCOS. Hanya kalau periksa baru tak boleh salahkan sebab dia gemuk dia jadi macam tak boleh tuduhkan pesakit sebab itu. Boleh. So kita mesti buat semua ujian dulu, kata mungkin sebab saiz dia macam ini, kalau kurangkan dia akan menolong. Kalau kurangkan tak boleh just tengok saja salahkan perempuan itu atau lelaki itu. Oh, badan you cantik tapi tak guna sperma. Tak boleh cakap macam itu. Kita mesti cek semua itu dan baru tahu. Okay. Talking about PCOS, dekat Metro IVF boleh check ke? Boleh check. Boleh check PCOS. Okay. Dia tu pakai untuk semua masalah kesuburan. Okay. Let's say masa kalau orang tu belum kahwin tapi dia nak check PCOS dekat sini boleh? Boleh, tak ada masalah. Ya. Boleh buat test darah dengan scan. Untuk tentukan pesakit itu ada PCOS atau tidak, right? Dia ada itu kriteria lah, Rotterdam kriteria itu. Dia cakap that melalui scan tengok dia semua sarung telur dia itu akan susun sebagai macam necklace antara leher, kelilingi ovary itu. Itu satu sifat PCOS. Alright. Lagi itu nombor 2 itu dia punya period itu tak tentu-tentu dan dia akan banyak hormon lelaki. Dia ada banyak rambut lah, bulu semua itu. Itu satu lagi ciri-ciri dia. Nombor 3 itu melalui hormon dia. Kita cek ada perubahan dalam masalah hormon daripada kilang telur. FSH LH dia tak betul. So kalau siapa-siapa yang dengar Borak Pak Enman ni, tak kisahlah kalau contohlah ni untuk perempuan lah kan, kalau bujang ke ataupun dah berkahwin ataupun dah jadi seorang ibu ke apa ke, tapi kalau ada masalah kesihatan macam fertility ni, kalau nak check ada PCOS ke tak, boleh je kan datang kat Metro IVF kan? Yes, check. Boleh. Okay. Right. Lagi ada apa lagi dekat sini selain daripada check PCOS? Check PCOS kita boleh check sperma lelaki. Lelaki nak check pun kalau sebelum nak kahwin ke lepas kahwin pun sperma boleh check. Dan kita boleh buat scan untuk wanita untuk check dia punya rahim dia itu normal, ada fibroid, ada cyst ke,
ada apa-apa bentuk rahim itu tidak normal ke, semua boleh check juga, right? Kalau sudah kahwin, dan kita boleh check melalui HSG juga untuk check saluran tube itu sumbat ke tidak ataupun dia okey masih normal. So itu boleh check dekat sini. Kita ada dengar juga dekat sini, dekat Metro IVF, ada kita baru saja pelancaran kan. Kalau siapa yang dah tengok ni, kita baru saja habis pelancaran Metro IVF, IVF Rahmah. Yes. Starting harga 7,500. Yes. Doktor boleh share sikit tak apa yang menarik dia tentang IVF Rahmah ni? Okay. So kos untuk IVF dikelilingi Malaysia itu berubah sikit lah. Dia punya range dia itu, right? Daripada 16,000 hingga 20,000. Okay. Ada tempat yang mungkin kurang 14,000 ke apa kan. So kita telah telah sedar bahawa bukan semua orang dapat mampu untuk membiayai kos ini. Jadi kita macam kerajaan pun sekarang ada satu program kata Shared Care Program ART, mana kerajaan membiayai kos separuh daripada kos untuk rawatan kesuburan untuk ubat-ubat untuk kali pertama saja. Macam itu kita pun nak tolong rakyat yang kurang mampu, yang telah banyak tahun itu. So kita telah kurangkan kos untuk rawatan IVF itu 50%. Daripada peratus, so sampai ke 7,500. So untuk bagi peluang untuk semua wanita, semua pasangan yang tidak dapat kesuburan itu, yang tak mampu itu, okay, melangkah ke hadapan dan jumpa kita, dan kita buat satu kriteria, ada satu kriteria untuk memilih siapa yang sesuai untuk yang boleh dipilih untuk program Rahmah ini. Dan kita nak tolong. Sudah IVF ini sudah ketepikan beberapa banyak duit untuk beberapa banyak pasangan. Untuk program ini. Okay. I think it is a good initiative. It's a good initiative. Kan? Kita kesian ramai yang tidak itu. Bukan hanya kita nak duit saja. Kita nak tolong juga berapa yang tak dapat mendapat kesuburan itu ataupun dapat kita nak semua itu dapat berfaedah daripada program ini. Supaya dia pun dapat chance. Dan ada baby yang pertama sudah keluar. Bukan baby yang pertama. Semalam. Keputusan semalam kita dapat test program Rahmah ini, dia dah positif. Darah pun menunjukkan dia dah positif. So sangat happy kita dapat first pregnancy. Okay, congratulations and good job Metro IVF sebab keluarkan inisiatif Rahmah ni. Selain pada IVF Rahmah tadi, ada lagi prosedur, macam-macam prosedur yang boleh semua orang datang dekat Metro IVF untuk cuba. Thank you so much doktor sebab luangkan masa hari ni cerita tentang kesuburan untuk lelaki dan perempuan. Thank you. Okay, thank you for your interest also. Thank you. That's it. Berjumpa kita lagi dalam next episode Borak Pak and Ma. Next episode. Okay, jangan lupa. Okay, bye-bye. Doktor say bye-bye. Bye. Bye-bye.